Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang dikasihi salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Ma'al Quran bersama dengan Al-Quran, bersama dengan isi kandungan Al-Quran, bersama dengan saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izannya dapatlah kita bertemu dan bersua muka dalam ruangan ini. Lalu kita bersama dalam siri tafsir suratul Anbiya. Cerita yang ada padanya iaitu cerita Anbiya, para Anbiya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersama dalam siri yang ke-22, alhamdulillah, pada ayat yang ke-70 pada kali ini insya-Allah. Setelah mana kita sudah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala dia tu menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan tinggal berhala yang besar. Maka bila ada orang mari tengok, katanya berhala semua hancur, mereka tanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka jawapannya, mereka berkata, sami'na fatan, kami telah dengar salah seorang pemuda yang selalu mencela berhala kami, yang selalu mencela Tuhan kami, yuqalu lahu Ibrahim, dinamakan orang, dipanggilkan nama Ibrahim. Maka mereka itu bawa datang Nabi Ibrahim, kemudian dia tanya Nabi Ibrahim, anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, adakah kamu menghancurkan berhala atau Tuhan kami wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim dia kata, bal fa'alahu kabiruhum hadha in kanu yantiqun fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang membuatnya itu berhala yang besar itu. Tanyalah dia kalau dia tu bercakap. Duk kecek gimari tengok mungku gimari, nampak tak lagi berhala tu. Tidak boleh kecek, tidak boleh jawab, tidak boleh buat gapo. Dan dia marah juga pada Ibrahim. Muka cak tanya apa? Muka cak suruh apa? Aku tanya berhala tak kecek tak gapo. Kemudian dia kelih pada diri sendiri. Dia kata, kami sendirilah yang zalim. Di situlah Nabi Ibrahim alaihissalam dia berkata kepada mereka, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadur syai'an wa la yadurrukum. Adakah kamu duk sembah selain pada Tuhan, selain pada Allah yang tidak memberi manfaat pada kamu dan tidak memberi mudarat pada kamu sedikit pun? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Berkata teruknya, beratnya kamu dan apa yang kamu buat semua selain pada Allah. Afala taqilun, tidak kamu berakal, berfikir? Di situlah kita katanya, dia tak ada arah. Ambil akal, tak fikir apa tak boleh, kena ambil tahnik nemu, mari tak di kepala pula. Kalau seagama yang tidak ambil otak fikir yang Tuhan beri tak duduk kepala tu, dia ambil golai mari tak. Lepas tu dia buai apa kata,
Nah, dia buai apa? Dia buai otak dia, dia buai fikiran dia, dia pergi buh lain. Sebab itulah buai buh lain dia pakai arum tu. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Mereka itu berkata, bakarlah dia dan kita bantulah. Kita kena sokong Tuhan kami. In kuntum fa'ilin. Sekiranya kamu tu nak buat dan sekiranya kamu kasih sungguh, nak bela sungguh berhala tu, maka buatlah macam tu. Di situlah kita dapat bahawasanya Nabi Ibrahim AS dia dilontar dengan manjaniq, dia dilontar dengan tubir besar, dan menyebabkan dia jatuh dalam api, dalam keadaan dia tu diikat. Maka katanya satu riwayat, api itu makan hanya tali yang diikat oleh musuh-musuh Islam di tangi Nabi Ibrahim. Tu ya hak api makan. Lain tak. Sebab itulah Tuhan ayat kata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api jadilah sejuk serta selamat ke atas Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Ya saudara dikasih. Jadi di situ tu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api tu, tak ada siapa duk siuk api, tak ada siapa duk itu. Duk itu api tu nak besar, malaikat cicak saja seperti mana. Cicak ni yang diriwayat oleh Ibn Abi Hatim pada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika Ibrahim dilontar dalam api itu, tidak ada binatang seekor pun yang sanggup nak siuk, nak tiup nak api itu besar. Malaikat al-wazar, malaikat apa? Malaikat cicak. Fa innahu kana yanfukhu ala Ibrahim, maka cicak itulah duk siuk nak api itu makan Nabi Ibrahim. Di sinilah Nabi sifatkan cicak tu sebagai fuwaisiqah. Nabi suruh siapa bunuh cicak pada fid-darbatil ula, siapa bunuh cicak pada katak sekali mula-mula, mapuh pak boleh pahala besar. Siapa yang katak pada kali kedua mapuh, mana katak kali pertama tak mapuh, yang kedua mapuh, kurang sikit. Itu mana ada kelebihan kita bunuh cicak, saudara dikasih. Ya, dan cicak ni bila kita tengok apa Rasulullah SAW suruh bunuh dia, sebab dia bawa penyakit. Walaupun kita nampak biasa, tapi dia tu mana kata dia duk kecing, duk itu rata tak nak kecek dah. Duk susah orang semaya jijak tahan cicak ke apa tu. Bah ke dalam makan ni kita dia masuk. Dia makan, lepas tu dia bawa gapo tu. Dia bawa penyakit saja. Orang makan cicak. Ada ke orang makan cicak? Jaga-jagalah. Jadi penyakit pelik-pelik. Dia saudara dikasihi. Oleh itu, ini cerita Nabi Ibrahim AS ketika mana dia tu dilontar, tetapi semua tu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kun fayakun, maka selamatlah Nabi Ibrahim. Maka dia tu keluar daripada api dengan orang pakai dok kelih dia tak ada itu apa, tak ada gapo lah. Demo tak kena, demo tak suka, dia nak tubik pada kampung. Ayah dia pun dia dakwah dah, nampak tak boleh itu juga, tak ada apa dah, dia nak tinggal. Nampak tu bila tahu tak ayah dia tu, falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a min, bila tahu kata ayah dia tu musuh Tuhan, musuh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun basuh tangan lah. Basuh tangan lah. Mana kata dia tu membersihkan diri daripada ayah dia. Dia tak ada jadi gapura dengan ayah dia. Sedangkan belum tu Nabi Ibrahim duk kaca istighfar juga. Nampak tu? Belum tu Nabi Ibrahim duk minta Tuhan ampun juga pada ayah dia tu. Tapi wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adahu iyyah. Jadi Tuhan janji. Nabi Ibrahim tengok dulu, nampak ayah dia nampak nak pergi ke mana, nampak nak boleh hidayah tak, nampak nak itu tak. Tapi tak. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Bila dia nampak nyata kata ayah dia tu musuh Tuhan, maka Nabi Ibrahim basuh tangan lah. Mana tak dah lepas dah.
membersihkan diri daripada ayah dia, maka dia tubik. Nah, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku nak pergi dan cari Tuhanku, mudah-mudahan dan sungguhnya Tuhan akan memberi hidayah pada aku. Itu saudara dikasihi. Baik, itu cerita hak kita sudah hurai dah. Kita masuk dalam siri yang ke-datang ni. Siri yang hari ni insya-Allah siri yang ke-22. Ayat yang ke-71 pula insya-Allah. Kita dapati cerita Nabi lepas pada Nabi Ibrahim ada Nabi Lut. Tapi setelah mana Nabi Lut itu dia diselamatkan, nampak tu, bersama dengan Nabi Ibrahim, kepada apa? Kepada al-ardil lati barakna fiha, pada bumi Filistin. Nah, di situ ada cerita lain pula saudara dikasih. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Ya saudara dikasihi. Ya. Walutan atau Tuhan ayat kata wa najjaynahu waluta, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut. Siapakah Lut? Saudara dikasihi. Lut ialah anak kepada Lut ibnu Harun ibnu Tarih, dan Tarih itu ialah Azar. Nampak tu? Jadi Lut alaihissalam ialah anak saudara anak saudara dia, anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak tu? Lut anak dia siapa? Ibnu akhi Ibrahim, anak saudara Nabi Ibrahim. Bukan sepupu dah. Anak saudara Nabi Ibrahim. Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim. Dan disebutkan nama Lut dalam Quran sebanyak, nampak tu, 25 kali dalam Quran. Kadang-kadang Tuhan sebut cerita panjang Lut. Kadang-kadang Tuhan sebut pendek. Kadang-kadang Tuhan sebut dengan cara pertengahan. Itu bila kita tengok Nabi Lut ni, kita ingat ada kata, Nabi Lut dia diutus kepada satu kaum dinamakan kaum Lut. Ahli kampung kaum Lut duduk di kampung Sadum. Duduk di kampung apa? Kampung Sadum. Bila kita ingat Nabi Lut, kaum Lut ni kita ingat lu. Tuhan sebut lama mana dah? Sebut dalam Quran dia amali qaumi Lut. Dia tu duduk berzina, jatuh sama jatuh, tino sama tino. Apa tu? Bila malaikat mari nak turunkan bala ke atas kaum Lut, malaikat masuk di rumah Nabi Lut dulu. Bila ahli kampung nampak malaikat masuk dalam tu, duk tunggu pintu. Nabi Lut atau menurut gapo? Menurut tunggu gapo sini. Fak dia kata, innaka la ta'lamu ma nurid. Lut, mu tahu kami nak gapo? Duk nak gapo? Duk nak pergi, duk nak setubuh, duk nak buat fahisyah dengan tetamu Nabi Lut.
Nabi Lut kata, haula'i banati hunna atharu lakum. Ni anak tino aku ada, lebih bersih untuk kamu. Ambil nikah pergi dah. Anak tino aku dah ada, ni nikah. Lalu sama Muhammad nak nikah, Muhammad nak itu sangat. Ada. Kami tak say ni. Malana fi banatika. Kami tak ada arung sekak abut dengan orang tino. Ni. You know itu dengan ayat. La haula wala quwwata illa billah. Covid seluruh mari nyakit gapo saya nak panggil tak pandai lah. Nyakit nah bahasa Arab panggil tu judril qurud. Judri mana tu naik butir besar pada jawab setengah jawab batu besar naik butir di muka tu. Judril qurud itu nyakit butir kero. Butir nyakit yang kena beruk dan kero. Ulama-ulama Islam duk buka kepada dunia lah ni kata. Tidak lain tidak bukan orang Islam yang tak buat macam tu tak ada kena nyakit ni. Orang yang kena nyakit ni folk gay. Folk misliyin, folk hok duk akak sanyalak kerang mai. Nah. Orang hok duk nak menikah yate sama yate. Pucai dengan pucai, puying. Nah, nak tidur, nak setubuh, lesbian, tina sama tina, yate sama yate. La haula wala quwwata illa billah. Orang ni hok kena. Pas sungguh, bila cek dalam negeri mana tak ada. Amerika, Jerman, Perancis, Spain, 10 negeri itu ada belakang dah. Pada fak dia ramzu, syiar, senyalat. Nah, abang kata fak gay, fak yate nikah sama yate. Kena dah Tuhan tunjuk. Nah, ni kena dah Tuhan tunjuk ni. Lepas tu dunia duk aku apa? Dunia duduk tu sampai ke negeri kita sendiri. Duk suruh aku kan satu anak unai yate nikah sama yate. La haula wala quwata illa billah. Tengok darah apa orang tu sip andap. Jisip andap. Darah sau tengan kap. Kap. Sau juga. Darah cai ni tengan kap. Cai juga. La haula wala quwata illa billah. Ni mak kata timur. Padahal tak ada beza apa dia dengan nyakit AIDS. Tak ada beza apa dengan HIV. Tengok ni. Mereka kata fok dia kaca tudung. Ni mereka kata negeri-negeri hok duk nak. Duk nak panggil duk nak nikah yate, nak izin nikah yate sama yate. Ya nak nikah macam mana ya bukan itu dia. Jenis tu hawa min zakarin wa untha, lelaki perempuan. Wasa tengoklah fak kita. Kami yate mari hidup nikah dengan kami yate tak ada. Kami enggak ada otak. Gajah yate hidup nikah dengan gajah yate tak ada. Anjing yate hidup nikah dengan anjing yate tak ada. Anjing yate nikah dengan anjing tino. Kucing yate nikah dengan kucing tino. Nampak tu? Nampak tu? Gajah yate nikah dengan gajah yate apa tino. Kenapa jadi manusia nak menikah dengan yate? Yate dengan yate? Ini mengata nak syari, nak bagi Allah mereka. Sebab tu orang yang nak buat amalan kaum lu kena lepas pada tempat tinggi. Fuak IC buat orang ni sekali. Fuak IC masuk dalam Iraq. Nampak ada yate apa-apa yang hau daripada tinggi-tinggi. Dia nak laksanakan hukum ni. Mana tu? Perbuatan demikian tu perbuatan yang keji. A'innakum lata'tuna al-fahishata. A'innakum lata'tuna ar-rijala min dunin nisa. Muduk buat pada orang yate tinggal orang tino menikah yate sama yate. Na'udzubillahi min dzalik. Padangan dengan apa dengan fak dia tu. Duk timur nyakit ni. Walaupun negeri kita tak lama kalau tak ada macam ni.
Nampak orang atas keluar molek ke apa molek. Pergi mari, atas sama atas. La haula wala quwata illa billah. Ni makna kata bila kita ingat kaum Lut, kita gamar ni dulu, gamar atas fok kaum Lut ni fok mayat dengan atas. La haula wala quwata illa billah. Lepas tu Tuhan balik dah bombing kali ku. Paning berada pula ni Nabi kata tidak bersebarnya zina dan perbuatan kaum Lut, maka amma sebar padanya nyakit pelik-pelik. Nyakit yang tidak belum bertemu lagi sebelum ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh itu di sini Allah Subhanahu wa taala royak pada kita bahwasanya Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan anak saudara dia Lut. Daripada tempat yang dia duduk tu, dan dia menyelamatkan supaya dia tu masuk daripada mana? Daripada Iraq kepada ardi Filistin fi Syam. Fak dia tu, fak Namrud, fak ayah dia duk berlaku bakar Nabi Ibrahim di Iraq tu, di Babil. Kemudian bila ia selamat, ia pergi pada negeri Filistin. Tuhan kata wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkannya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Dia tu masuk di negeri yang barakah. Bumi yang barakah. Apakah barakah sini? Yang Allah Ta'ala barakallahu fiha bikathratil anhar. Satu negeri yang barakah, yang banyak dengan sungai. Wal asjar, dengan pokok-pokok kayu. Karena apa? Karena kebanyakan para anbiya dia dibangkitkan. Dibangkitkan di negeri mana? Di negeri Filistin, di Baitul Maqdis. Fiha lil alamin tu mana tak? Banyak para anbiya lahir di situ, timur di situ, maka syariat para anbiya ni lah tersebar. Dari situ sampai tu pakat rebuk tu. Di Baitul Maqdis, di Al-Masjidil Aqsa tu, di Filistin pakat rebuk dia. Maka di situlah tersebarnya kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nampak tu? Dan di riwayat juga katanya anna Ibrahim nazala bi Filistin. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim dia turun wadu di Filistin. Dan Nabi Lut tu dia Nabi Lut tu dia beradu di mana? Beradu di Mu'tafikah. Nampak tu? Maka di situ tu perjalanannya di antara Mu'tafikah dengan Filistin, perjalanannya sehari semalam. Nampak tu? Jadi sama-sama tu baik daripada negeri Iraq nak pergi kepada Baitul Maqdis. Tapi Nabi Ibrahim pergi dulu, pergi sampai Baitul Maqdis, duduk di Filistin. Tapi Lut ni beradu di mana? Di Mu'tafikah. Jauh mana Mu'tafikah dengan itu? Mu'tafikah dengan Filistin jauhnya 1 hari dan 1 malam. Yaumun wa lailah. Sehari lah jauh dia tu. Masa dulu tak ada kereta. Dengan auto ke jalan kaki ke. Jauh jugalah. Di situlah Nabi Ibrahim dia minta anak. Dia minta anak di situ. Maka Tuhan kata wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah. Dan kami kami apa? Kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim anak dia nama apa? Minhah sebagai kurnia
minhah sebagai pemberian, iaitu Tuhan wi anak nama Ishaq. Nafilatan wa Yaquba nafilatan, makna kata dia minta nak anak seorang ya, minta nak anak. Maka Tuhan wi Ishaq. Tapi Tuhan wi daripada Ishaq tu anak nama dia Yaqub pula. Nafilatan, makna Tuhan wi apa? Wi ziadatan, wi ziyadah, wi lebih. Nampak tu? Sarupnya wa kullan. Kata kullan, semua pak-pak tadi, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub tu ja'alna salihin. Kami jadi mereka itu orang yang salih. Sebenarnya cerita Ishaq ni suku pula, panjang pula suku Ishaq. Cerita Yaqub tu suku pula dengan Nabi Yusuf tu panjang. Cuma kita sebut sikit-sikit sini. Sebab masa kita kecap panjang. Jadi Nabi Ibrahim dia selamatkan diri dia daripada kejahatan Namrud, dan dia hijrah daripada mana? Iraq masuk Palestin bersama dengan anak saudara dia Lut. Di situ dia minta anak. Dia berdoa, dia minta anak. Maka Tuhan beri bagi dia anak. Nama dia Ishaq. Daripada Siti Sarah. Cerita panjang lah situ dah. Itu kita tengok ada Safat suku pula. Maka Tuhan wi time free pula. Time sore pula, iaitu Yaqub. Nafilah Yaqub ni Tuhan wi lebih. Ishaq tu Nabi Ibrahim minta. Yaqub ni cucu dia pula lah. Betulah Nabi Ibrahim dinamakan Abul Anbiya, bapa pada para nabi-nabi semua. Lepas tu dia kata, wa kullan ja'alna salihin, dan semua kami jadikan orang salih. Semua tu kami jadikan as-salihin, orang yang salih. Mana kata wafaqnahum lis-salah, kami taufikkan mereka kepada jadinya orang baik. Masya-Allah. Masya-Allah. Fasaru kamilin, maka mereka itu sempurna. Ni. Nampak tu? Jadi bila kita tengok situ tu, Tuhan kata wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Maka Tuhan kata, dan di antara nikmat Allah Subhanahu taala atas Nabi Ibrahim, bahawasa dia dan anak dara Lut tu Allah taala menyelamatkan kedua-dua boleh sampai kepada bumi barakah. Apa tu? Dengan hijrah daripada Iraq kepada Bilad Syam, iaitu Ardul Maqdis, yang kami barakahkan padanya dengan tanaman, dengan sungai, dengan apa saja, dan barakahnya bumi Syam kerana banyak para anbiya dibangkit di situ. Masya-Allah. Dan tersebarnya syariat-syariat mereka. Nampak tu? Dan begitu juga dikatakan bahawasanya pada Syam, Ardus Syam itu pada mahsyar yang akan dihipung manusia di situ semua, dan di situ juga akan turunnya Nabi Isa, dan di situ juga Ardus Syam dibinasakan, dihancurkan Dajjal. Ya. Apakah sebab Nabi Ibrahim hijrah? Masya Allah, Masya Allah. Hijrah Ibrahim daripada Kutha. Kutha ni makna tadi Iraq ni, bersama dengan anak saudara yang Lut, bersama dengan isteri dia Sarah. Hijrah apa? 3 orang ni. Hijrah daripada syirki wal wathaniyah. Hijrah lari daripada syirik. Anda tak boleh dah. Dan wathaniyah, semua berhala. Dan mari cari gapo di Palestin. Iltimasan li maqarri tauhid wa ibadatillah. Duk cari tempat nak asahkan, nak sebarkan tauhid dan nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia turun, mula-mula sekali turun di Harran. Kemudian dia pergi mana? Dia pergi belum pada yang siapa situ tu. Siapa di Palestin tu dia pergi di Harran dulu.
Bila dia pergi haram tu, dia pergi Mesir mula pula. Di situ dia apa mata, dia katanya boleh isteri Sarah situ. Nah. Katanya ada dah isteri dia. Lepas pada tu pula, daripada Mesir tu dia klik pada Syam. Maka dia turunnya, beradu, bersinggahnya, letaknya di Filistin. Dan Lut duduk di, belum sampai Filistin lagi, Qaryah nama dia Mu'tafikah. Yang jauh daripada Filistin, dan perjalanan apa? Perjalanan sehari semalam. Nampak tu? Ini satu nikmat yang Tuhan apa? Tuhan jaga belakang ni. Bila orang duduk dengan Tuhan ni, Allah, Tuhan jaga belakang. Bang kata, kita ni seperti nak sedang kalau kita kira. Tuhan ni walillahi masalah ala. Ya juga atur kita, mu duduk situ dah, mu duduk sini dah, mu pergi situ, mu pergi sini. Tak apa aku selamatkanmu. Kita jalanlah ni turut Tuhan tak ni. Betul yudabbirul amra minas sama'i dan minal ard. Minas sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu. Mana tak? Tuhan tadabbir, Tuhan apa Tuhan cara, Tuhan atur. Daripada langit lagi dia atur turun bumi. Lepas tu naik mula pula. Dia atur syak lakon dah. Bulan, tari. Kita suruh bosan. Saya duk buka berita sakit pala-pala tengok. Duk buka TV sekali tengok Allah. Orang dah kena Tuhan ni siap lah. Bumi kita ni akan tepuh dengan satu dau. Dauhan hak besar sekali. Kok tu. Alah ni orang duk usaha nak pergi mana, nak pergi di dau angkan, nak pergi duk situ dah weh. Tapi dia mau cek gimana tu oksigen kurang. Gapo jadi? Dak nak bosan lah kita, dak nak bosan. Hak syak dah Tuhan tu dah. Tuhan gapo? Tuhan syak lah ke dah. Nampak tu? Matahari. Wasyamsu tajri li mustaqirrin laha. Dzalika taqdirun. Nampak tu? Syams. Matahari jalan tu, itu dia lah. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Nampak tu? Boleh pun tu hetok syak dah dah sare dia tepak dia gapo nama tu. Sehingga dia besar pula khalu jadi sepengapa? Supaya lepas tamah. Jadi cansia, jadi hilal. Lepas tu dia klaim mai pula. Dak nak mikir, dak nak kalut lah kita benda lagu tu. Mari pakai kalut ibadat pada Allah. Bagi tu orang tak kenal Allah ni susah nampak. Duk bayar, duk habis minyak, duk gapo nak tengok, nak gapo. Paklih nak buat goto gapo nama sangat dengan Tuhan tu. Nak pergi naik tengok kau tamah berimej tak apa. Adapun banyak kita tanya ada satu orang tu, dia tu masya-Allah profesor. Naik Discovery dengan NASA Syak. Tengok bumi, tengok gapo kejadian tu, klik mari. Klik mari buat gapo? Klik mari, klik semua mula. Nyanyi ke dia. Memang kata saya ke dia tu. Oleh itu, kita ingat kata Tuhan kamkap siwit kita dah. Lepas kita lebih mega apa lagi? Ada satu ketika kita baca, kita tulis kata, kamu ni tastarihu fi at-ta'irah wa anta la ta'rifu. Qaiduha. Mu ni duduk atas kapal ni, mu rasa sebaicai. Muaicai kepada orang bawa tu. Kata serak orang bawa ni dak apa dia nak main duk pergi belaga bukit serak dak. Kita naik kapal ni kita waicai kepada apa ya? Pada orang bawa. Waicai pada kapten. Nampak tu bawa tu ada gapo sikit kapten ayat atas ingat nah. Kita kena pakai kenik nah, pakai kenik belako. Lah ni kita akan berjumpa dengan awal yang tebal nah. Kita harap ke dia, kata dia nak bawa kita ni selamat daripada hanya pada bakok misalnya. Kenapa kita tak ada harap pada Tuhan, tak ada sebaicai, tak ada waicai hak Tuhan bawa kita ambil di tuk kita lagi. Kita berapa puluh tahun dah ni, 30 tahun dah. Hidup 40 tahun dah. Tak ada harap lagi. Tuhan nak urus kita. Tengok Nabi Ibrahim, tengok. Dia mau nak bakal lek-lek. Selamat. Kata nikmat. Tu dia selamat pula. Boleh
keluar daripada Nun pula, nak pergi pada Baitul Maqdis pula. Satu nikmat. Ni satu nikmat pula ni, iaitu Tuhawi pula anak pada Nabi Ibrahim nama dia Ishaq. Masya Allah. Tuhawi ke apa? Anak kepada Nabi Ibrahim nama dia apa? Ishaq. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan kami kurniakan kepada Nabi Ibrahim itu Ishaq. Lepas tu wa Yaqub nafilah, ay manahna, kami kurnia juga daripada keturunan Nabi Ibrahim yang barakah itu. Selepas pada Ishaq ada pula Yaqub. Yaqub ni anak siapa? Anak Ishaq. Apa tu? Kadang-kadang makna lain pula, au a'tainahu Ishaqa ijabatan lidu'ai. Kami beri kepada Nabi Ibrahim anak. Anak nama apa? Anak nama Ishaq sebagai nak memperkenankan permintaan Nabi Ibrahim. Dalam surah Safat Nabi Ibrahim kata apa? Rabbi habli minas salihin. Hai Tuhanku, kurniakanlah pada aku baka keturunan yang soleh. Maka Tuhan kata wa wahabna lahu Ishaq, kami kurniakan baginya anak nama Ishaq, wa Yaqub nafilah, dan kami Yaqub sebagai tambah cucu pula. Nama dia apa? Yaqub. Khasatan nafilatan. Nafilah ni sebab kita semaya lebih lah. Semaya wajib, semaya nafilah. Semaya fardu, nafilah. Nafilah mana tak? Hak lebih daripada hak wajib dinamakan nafilah. Wa kullan ja'alna salihin, dan semua pak-pak tu pak-pak orang tadi tu, dia kata wa kullan, semua empat orang tu, dia Nabi Ibrahim, Lut, dan dua anak Nabi Ibrahim, iaitu dia Nabi Ishaq. Lepas pada Ishaq tu anak nama Yaqub. Tuhan jadi apa? Tuhan jadikan kullan ja'alna salihin. Ja'alna al-jami'a ahla khairin wa salah, kami jadikan semua tu ahli kepada kebaikan. Salah. Wa wasabahum bis salah yadullu ala anna al-anbiya'a ma'sumun. Dan Tuhan sifatkan katanya anbiya ni salah ni, mana tak anbiya ni bersih daripada dosa. Nampak tu? Tak cukup lagi Tuhan kata, Tuhan beri nikmat lain pula. Tuhan kata wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Banyak-banyak kali kita dengar dah. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Dalam surah Sajdah ni wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka semua tu a'immah, pemimpin. Tu immah, pemimpin, yuqtada bihim, yang mereka itu orang mengikut contoh mereka, menjadi contoh tauladan. Yahduna bi amrina. Yahduna mana tahu mereka itulah menghidayahkan manusia, memberi petunjuk pada manusia dengan urusan kami. Yad'una Allah ila dinillahi bi idnih. Mereka itu mengajakkan manusia, dakwah manusia kepada apa? Kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal khairati bi amri, dan kepada kebaikan dan dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tu wa fihi dilalatun ala anna man saluha lil qudwati fi dinillah muwaffaqun mahdiyyun lid dinil haqqi wa tariqil istiqamah.
Dan di sini sebagai satu bukti bahawasanya orang hak boleh jadi contoh tauladan pada orang ni kena orang soleh, orang juruh. Bila orang juruh ni lah Tuhan hidayah dia, Tuhan wi kejayaan bagi dia, wi taufik bagi dia untuk dia tu. Apa? Untuk dia apa tu? Dia tu bawa agama. Untuk dia tu dah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Nampak tu? Sebab tu lah Fak dia tu jadi orang yang dapat hidayah. Fak dia tu jadi orang yang Tuhan beri kemudahan. Nampak tu? Nah, sebab apa? Dia buat apa tu? Itulah. Belum kita nak mengaji dengan siapa, kita tengok akhlak dia. Nampak tu? Belum kita nak mengaji dengan siapa, kita kena tengok akhlak dia. Kalau lah duk buah kecek pe dia seje. Nah, buah tu sisiphan hati. Abu dia kita rongai setengah je saja. Duduk sebut duk gapo. Mengata saya fasa tengok lah, fasa tengok orang alim hak sungguh. Dia tak ada mulut udah. Dia tak ada tunjuk. Dah panggil tunjuk perasaan Tengok daripada masjid-masjid haram ke masjid-masjid Nabi tu. Sore-sore tawaduk, jalan nunu, ingat Quran, ingat hadis, duk turut sunnah Nabi, mulut cuci dengan sugi. Ni. Beza dengan orang yang penuh dengan bakar, penuh dengan okok, bau banga mulut. Mengajar agama ni bau okok banga. Apa tu? Lepas tu mulut pula bau teruk dah. Kecek pe pula. Allahu Akbar. Kita kata nah, orang alim, orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang tawaduk, orang yang takwa pada Allah. Orang ulama sungguh. Orang yang apa? Tengok ulama sungguh, tengok tawaduk dia. Orang tawaduk ni setengah padi. Padi ni bila ia berat, bila butir ia penuh, ia bokok nunu, ia padi mana ilmu penuh. Tapi kalaulah ilmu sikit-sikit, setengah padi kosong, dengar angin buku tu. Pengen beza situ. Tengoklah para anbiya ni, Tuhan orang tu boleh boleh bertauladan dengan dia. Sebab Tuhan kata waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka tu pemimpin-pemimpin yang manusia boleh berpandu, boleh mengikut, boleh bercontoh dengannya. Nampak tu? Sebab itulah mereka tu salihul lil qudwah. Boleh jadi qudwah. Boleh jadi bagi kata boleh jadi contoh. Banyaklah bila kita Fatih tengok dalam YouTube baik lagi apa baik. Kalau ada tu ya kecek senyum, ya kecek tawaduk, ya kecek takut Tuhan. Tu pengata. Ini mengata akhlakul anbiya. Nabi-nabi tak ada tinggal ruwi. Nabi-nabi tak ada tinggal gapo. Nabi tinggal apa? Nabi tinggal al-ilm. Para anbiya, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama orang yang timo sako para anbiya. Patut timo sako macam mana? Sebarkan ilmu. Ilmu mana? Ilmu mari pada Allah Subhanahu wa taala melalui anbiya. Sebab itulah mengata kita nunggu kita mula-mula sekali kitabullah. Ulama mana yang tak ngapa Quran, dengar hak ngapa Quran, hak ingat Quran, kita kena tengok hak ingat Quran dulu. Ulama mana hak ingat hadis, dengar tak ingat hadis, kena ingat kena tengok hak ingat hadis dulu. Ulama mana hak faham bahasa Arab, hak tak faham bahasa Arab, kena tengok bahasa Arab dulu. Buat apa? Kakah dia tu. Sebab itulah orang kata
kita boleh beza, kita boleh tengok. Nah, tengok dia bawa gapo. Kalau dia bawa seperti Nabi bawa, tak ada gapo. Kalau dia bawa mengikut dan apa yang dia nak tu, tahulah. Memang kata kita tu hawi otak fikir, kita mikir tengok kata tak salah kalau kita tanya. Dah tak salah kalau kita tanya kata nak minta itu sikit penjelasan sikit. Sikit tak salah kalau kita tanya. Sebab apa? Sebab kita nak sebaca dalam agama kita. Ya saudara dikasih. For dia tu sebab gapo dia disanjung, diangkat tinggi. Sebab tu ayat kata wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Ni. Tu yang menjadikan pemimpin buku apa? Sebab bila Tuhan suruh wahyu pada mereka supaya mereka buat kebajikan, mereka buat dah. Ni mengata sikap orang beriman bila Tuhan suruh pak sami'na wa ata'na. Ni. Dah jangan buat Tuhan suruh qalu tengok lemon ni ayat dak. Bo Nabi suruh qalu tengok Nabi tengok apa demon ni ayat dak. Ni mengata ia baru ia dak adi. Nah, Nabi kan dia demon kiri. Napa tu? Sebab apa? Sebab Nabi kata jalan hak binasa ya. Betul kok tu. Satu ketika Nabi bersama dengan sahabat Nabi SAW, Nabi turi. Nabi dah mana kata Nabi mek kayu turi. Satu orang tu. Nabi kata hadza sabili. Nah, ini jalanku. Jalan mustaqim. Bodoh ustaz tu Nabi latih beberapa turi. Beberapa orang turi kanan kiri. Kata Nabi kata, hak ni subul. Hak ni jalan-jalan. Dah ia nak heret kita jauh pada jalan benar. Wala tattabi'us subul, yang kamu ikut tu jalan lain, nanti sesat. Nanti selera. Sebab itulah mana kata bila Tuhan suruh auhayna ilaihim fi'lal khairat, selalu dah dia buat. Ay wa anzalna alaihim an yaf'alu al khairat, dan kami turunkan wahyu ke atas mereka supaya mereka buat kebajikan, buat amal soleh, maka mereka terbuat. Dah. Apa lagi? Wa iqamas salah, Tuhan tu dah suruh mereka tu dengan semaya. Ni dengan sebab semaya ni orang kita jauh. Dengan sebab kita semaya ni masyarakat kita tu makmur. Dengan sebab kita semaya ni maya kena lah. Maya betul lah, maya khusyuk lah, barulah akhlak kita berubah. Maka Tuhan kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya semaya boleh tahankan sekat kita daripada buat benda fahsyak dan munkar. Pak ustaz, saya semaya dah. Lepas tu nampak doa maksiat alik-alik. Nabi kata, dah. Kalaulah semaya dia tu tidak boleh lari dia daripada fahsyak dan munkar, fala solatalah. Semaya tak pakai kerja tu. Dia tu kita kena cek kita, nak bagi piar, nak bagi kita. Ya, aku semaya kena tadi. Semaya ke segi sama, tapi maksiat tak apa, tak tinggal. Maya cukup waktu sama, tapi dosa tu tak ada beradu. Kecek tino lah, dah. Dengar lagu lah, bohong lah, kok tu kok ni lah. Mana kata, semaya kita pakai kerja tak? Apa tu? Maya tak beradu-beradu, buat kana sama, kok tu kok ni. Tapi jual silap mata kilo sama, tipu orang sama. Mana kata semaya tak pakai kerja lagu tu. Mana kata semaya ni nak tengok pun dia bila lepas semaya. Kalau kita boleh jual semua kita duduk semaya. Mana kata kita semaya khusyuk, semaya takut Tuhan. Nak garu tak boleh, takut batal semaya. Supaya kita jual nak bahang tak boleh, takut Tuhan tahu. Tuhan apa, Tuhan marah. Nak apa, nak itu, nak silat mata kilo tak boleh. Apa tak pergi kecil dan aku pada aku. Nak kata semaya hak sungguh lepas semaya.
Semaya hak sungguh, tengok gerak gigi kita. Kalau duk bahang, duk gapo dalam jual beli gapo nama tu, semaya tak pakai kerja tu. Kalau mudah, mudah nak gocoh dengan orang, mudah nak itu dengan orang gapo nama tu, bukan tu. Kalau duk buat maksiat tak padu-padu, semaya tak pakai kerja tu. Sebab tu lah fak dia ni cemerlang, fak dia tu hebat. Dengan sebab apa? Sebab iqamas salah. Nabi Ibrahim dia apa? Dia berdoa kata Allah kan. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku ni seorang yang selalu dirikan solat, dan daripada keturunan aku pun sama. Nabi Ibrahim doa. Nak bagi Tuhan tu tolong bantu dia, boleh dia tu semaya. Nampak tu? Ni Nabi Ibrahim. Dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Maka bila dia semaya, Tuhan letakkan dia jadi pemimpin. Bila dia semaya cukup sempurna, tapi tu orang semaya cukup, semaya kena, semaya betul, semaya khusyuk, semaya gapo tu, hidup dia tu masya-Allah. Orang tengok cerah. Saya pergi satu tempat ke ni. Tu ada warung limon orang ke apa tu. Lepas tu demo jemput demo tu yang dia tu tak emeh. Dia pun naik ada tak emeh. Semaya di pamnyok gitulah. Bos sudah semaya. Kita tanya kawan gugu dia, kena dia mau jemput demo tu yang tak emeh. Abang ni masya-Allah demo ni. Ya ingat Quran, kok tu kok ni. Pak orang jemput dia, orang tak kena mata hidung, orang main mana tahu, tapi kata dia jemput kena. Kalau saya senang baik ni kata orang tua-tua mari wadu di pamnyok tu apa, jemput dia ni jadi tak meh. Tengok di muka dia, tengok di gapo ya lain dah. Betulah orang kata semaya boleh betulkan kita. Semaya, betul lah. Orang yang semaya tu ayat dah dalam surah Allahumma salli ala Muhammad. Dalam juzuk yang ke-29 tu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musalli. Sungguhnya manusia tu dijadi dalam keadaan gelisah. Idza massahu syarru jazu'a, bila dia kena ujian tu teruk sikit, bila Tuhan uji sikit gelpa gayuh. Alawak. Wa idza massahu khairu manu'a, bila Tuhan wi kaya sikit, wi senang sikit, kedekut pula lah. Tapi tak ada sifat kedekut, sifat gesah, sifat gapo? Illal musalli. Malaikat orang yang semaya tak ada sifat-sifat lagu ni. Tak ada sifat wesing alawak, tak ada sifat. Bang kata sifat-sifat tak molek tu lah. Tak ada sifat kedekut orang semaya, tak ada. Ya kena tu hair. Sebab tu lah wa iqamas salah. Mereka tu diikat semaya. Sebab tu lah jadi aimah. Apa lagi? Wa ita'az zakah, dan kami wahyukan pada mereka supaya mereka itu keluarkan zakat. Jadi semaya dengan solat dengan zakat tu daripada kebaikan. Apa sebut semaya dengan zakat saja? Kerana apa? Kerana kedua-dua ibadat ni ibadat yang tinggi. Hak tu dengan rank, dengan anggota, hak ni dengan harta. Jadi puasa tu tak apalah, puasa lama sekali. Hak ni semaya ni kena sokmo. Bila sokmo tu semaya ni bang kata semulia-mulia ibadat yang dibuat oleh anggota tu wadah kita. Dan dalam semaya tu penuh dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas zakat tu ialah semulia-mulia ibadat yang betul keluar duit. Keluar apa? Keluar harta. Bukan mudah kau nak duit demo ni. Dan disyariatkan
Zakat tadi tu untuk apa? Untuk nak tolong orang yang berhajat daripada golongan fuqara dan masakin. Maka kedua-dua ibadat semaya dengan apa? Dengan zakat tadi tu, fak dia buat kerana dua-dua ibadat ni ta'zimu amrillah, nak besarkan. Nak besarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya saudara dikasihi. Oleh itu, ini beberapa nikmat yang Tuhan beri pada Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Lut tak ada masuk lagi lah. Kita mari tengok Nabi Ibrahim dulu. Beberapa nikmat yang kita boleh bilai lah ni. Mula-mula sekali Tuhan sifatkan mereka dengan soleh, dengan salah. Kemudian Tuhan sifatkan mereka dengan al-imamah, jadi pemimpin. Dan yang ketiga, Tuhan sifatkan mereka dengan nubuwah, jadi kenabian. Dan wahyu, dapat wahyu. Sebab apa? Sebab mereka itu duk sibuk. Mereka itu duk habiskan masa dengan beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia kata wa kanu lana abidin, dan selalu mereka itu mendampingi diri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk dan khada', taat dan buat apa yang Tuhan suruh, dan tinggal apa yang Tuhan larang. Ni dia kata balas orang yang taat dan beribadat Tuhan beri macam ni. Kita nak ada punam, nak ada orang soleh, gapo? Tengok. Tengok di segi ibadat kita setara mana. Kalau ibadat kurang, amalan kurang, taat apa kurang. Apa fafak kita ni dalam bulan Ramadan ni, masya-Allah, muka cerah tu, masya-Allah, hebat. Sebab kita duk ibadat semua. Lepas pada Ramadan ni tak ada, sibuk lah. Banyak kagodah, taat pun lewat-lewat kata ni. Ibadat pun buat tik apa tu, jadi kurang lah. Sebab tu orang kata bila kita banyak ibadat, orang kata naik namnak kita. Namnak iman kita. Bila kita kurang ibadat, kurang taat, ya iman kita jadi low. Jadi jadi tak urut, ya dak mati iman. Dah jadi tak urut, pas tak urut ni kelacah bateri. Kalau mati mudah pula. Ni bang kata tak urut, low ikut tu, low ikut ni. Hanya mari cungak-cungak, mari malah-malah. Quran tak ada pergi lah. Tak ada lah. Dah sibuk ni. Kau boleh puasa ni, masya-Allah. Hebat saja, kanin 100. Lepas puasa senyap. Dia kata iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman dia tambah dengan ta'ah, dia kurang dengan maksiat. Ya saudara dikasihi, ayat 71 sampai 73 bagaimana kita boleh sampaikan pada ikhwan dan akhwat pada kali ini. Oleh kerana masa kita pun telah sampai pada penghujungnya, sedang saya minta maaf banyak-banyak. Benar betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.